Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi Go. Kalau di Jepun, untuk penyewa menyewakan rumah, mereka perlu memaklumkan kepada penyewa yang rumah itu berhantu ataupun tidak. Tetapi tidak di Malaysia. Kalau di Malaysia ni rumah tu berpuaka, berpontianak, ada toyol, ada jin, itu penyewa punya pasal. Kisah-kisah ini dikongsikan oleh penyewa yang secara tidak senaja menyewa rumah yang berhantu. Tidak tahan dengan gangguan yang dialami, mereka keluar daripada rumah tersebut setelah tinggal beberapa bulan. Daripada kisah penampakan kakak misteri di dalam rumah sehinggalah rumah seorang bekas pembunuh. Ini adalah 4 kisah rumah sewa yang berhantu di seluruh Malaysia yang pasti menakutkan anda. Kakak misteri di dalam rumah. Kisah ini diceritakan oleh seorang wanita yang bernama Arina Yasmin. Disebabkan lokasi apartmen ini berdekatan dengan tempat kerja suami, mereka memutuskan untuk menyewa sebuah apartmen lama berdekatan kawasan Kajang. Sebelum berpindah masuk, seakan diberikan petanda. Arina merasa tidak sedap hati, sehinggalah gangguan betul-betul disaksikan di depan matanya. Kipas yang tidak disambung bergerak dan berpusing dengan sendiri. Bunyi ketukan di grill pada waktu malam, bunyi pintu terbuka dan tertutup sendiri. Walaupun cuba untuk bersangka baik, menyangka itu bunyi dari rumah jiran, dia salah sama sekali. Apa yang lebih menyeramkan, anaknya yang baru berusia setahun lebih itu sering melihat seorang yang dia gelar sebagai kakak dan menunjuk ke tempat kakak itu selalu berada. Bukan itu sahaja, barangan di dalam rumah juga sering bergerak dengan sendiri. Pengalaman aku duduk rumah merantau waktu ni aku tengah sarat mengandung. Hampa tengok nah. Kipas yang belah sana tu tak gerak pun. Memang tak ada angin pun. Dia memang tak gerak. Tapi hampa tengok. Kipas yang belah sini gerak. Plug dia kami dah cabut, kami dah ikat kepala apa semua, dia bergerak dan dia automatik, dia berhenti betul-betul bila dia menghadap aku. Aku duduk rumah ni macam-macam aku kena kacau, anak aku kena kacau, aku kena kacau. Time ni kami tengah kemah-kemah nak pindah keluar daripada rumah ni. Pengalaman tak boleh lupa. Video ni aku dapat tangkap. Disebabkan rasa takut, Arina memainkan surah-surah Al-Quran. Semakin kuat surah-surah ini dimainkan, semakin barangan di dalam rumah bergerak dengan lebih agresif. Arina memaklumkan ini kepada suami. Pada asalnya, suami tidak percaya dengan gangguan tersebut. Tidak sehingga suami Arina bernama Safwan mengalami gangguan. Safwan menceritakan ketika dia duduk di ruang tamu sekitar pukul 10 malam, memecah kesepian di dalam rumah, bunyi mainan anak mereka berbunyi dari sebuah bilik kosong. Dia juga terdengar seperti bunyi orang menutup dan membuka pintu di belakang rumah. Disebabkan gangguan-gangguan ini, pasangan Arina dan Safwan memutuskan untuk keluar dari rumah hanya selepas 2 bulan di situ. Namun begitu, ini hanyalah permulaan kita. Kisah seterusnya lagi gila. Sebuah kisah yang berjudul Rumah Puaka Tahap Gila. Kisah ini berlaku kepada sebuah pasangan suami isteri yang menyewa sebuah rumah yang terletak di Petaling Jaya. Semasa awal-awal berpindah, si isteri perasan ada kain putih comot dengan tanah di dalam bilik mereka. Tidak merasa apa-apa yang ganjil, dia membuang kain tersebut. Hari pertama mereka di situ tiada apa-apa yang terjadi. Tidak sehingga hari kedua, bila si suami pergi ke kerja, meninggalkan si isteri berseorangan. Ketika berada di dalam bilik berseorangan, dia dikejutkan dengan bunyi orang mandi di dalam bilik air. Walaupun perasaan berdebar, dia tekad memeriksa siapa di tandas. Si isteri dikejutkan dengan lantai bilik mandi yang basah dan peralatan mandi mereka di dalam mangkuk tandas. Saat ini, si isteri tahu ada sesuatu yang tidak kena dengan rumah tersebut. Gangguan menjadi semakin teruk. Bila si suami pulang ke rumah, nasi yang dihidangkan si isteri basi dan berbau hanyir. Si suami yang geram segera bangun dan melaungkan azan di tengah-tengah rumah. Apa yang lebih menyeramkan, mereka terdengar suara sesuatu yang melaungkan azan dari sebuah bilik kosong di rumah mereka, seakan mengajuk azan yang dilaungkan si suami. Si suami kemudian meluru ke bilik kosong tersebut dan menendang pintu. Sebaik sahaja pintu terbuka, bau busuk dan hanyir keluar dari bilik tersebut. Mereka memutuskan untuk menelefon tuan rumah, menyangka mendapat bantuan, tetapi kecewa bila tuan rumah menjawab itu adalah masalah pribadi penyewa.
Mahu ataupun tidak, pasangan ini pasrahkan sahaja dan menguatkan diri untuk cuba tinggal di situ. Keesokan paginya, pasangan ini perasan ada kesan lebam-lebam di seluruh tubuh badan mereka. Di hari yang lain pula, gangguan menjadi semakin teruk bila sesuatu yang berada di dalam rumah mula membakar barang-barang, termasuklah beg duit, dokumen penting dan gambar-gambar. Sehingga satu tahap ini sangat melampau. Si suami menggelar rumah ini sebagai rumah puaka tahap gila dan mereka memutuskan untuk berpindah keluar dari rumah tersebut. Menurut si isteri, walaupun rumah baru mereka ni sederhana, mereka lebih rela tinggal di situ daripada tinggal dengan hantu. Itulah kisah sebuah rumah sewa di Petaling Jaya. Rumah bekas pembunuh. Kisah ini dikongsikan oleh seorang wanita yang bernama Nazira Frijan Ali. Pada asalnya dikongsikan di Kelab Cerita Hantu Malaysia. Kisah ini berlaku 25 tahun yang lalu ketika dia sedang sarat mengandung. Nazira adalah seorang yang senang untuk melihat ataupun merasa kehadiran makhluk halus. Semasa berpindah ke rumah baru, bermula pada malam pertama, Nazira dan suami dikejutkan dengan bunyi nyalakan anjing yang tidak henti-henti. Pada asalnya mereka tidak menyangka apa-apa yang ganjil. Tidak sehingga pada hari ketujuh, Nazira terbangun dari tidur. Sejurus selepas membuka mata, dia melihat seorang lelaki tua yang memegang kepala orang yang berdarah. Nazira yang terkejut segera membangunkan suami. Serentak lelaki tua itu hilang. Suami pun segera memeriksa seluruh rumah tapi tiada apa yang ditemui. Untuk hari-hari seterusnya, gangguan menjadi semakin pelik. Nazira yang selalu ditinggalkan berseorangan di rumah mula bermimpi kejadian pembunuhan yang berlaku di dalam rumah. Apa yang lebih menyeramkan, Nazira bermimpi mangsa-mangsa yang dibunuh semuanya ditanam di belakang rumah. Disebabkan mimpi ini berulang berkali-kali, pernah satu ketika Nazira menyemak kawasan belakang rumah dan mendapati ada kawasan yang lembab seperti ia pernah ditimbus. Walaupun Nazira berkali-kali memaklumkan ini kepada suami, si suami tidak percaya, menyangka yang itu hanya perasaan Nazira. Tidak sehingga pada satu malam, Nazira sedang solat di dalam bilik. Tiba-tiba dia dikejutkan dengan sebuah susuk hitam dengan telinga panjang dan mata yang merah meluru ke arahnya sebelum hilang. Ini membuatkan Nazira menjerit. Mendengar jeritan ini, si suami segera meluru ke bilik tempat Nazira solat. Pada masa yang sama, si suami menjerit dan kelang kabut membawa Nazira keluar dari rumah tersebut. Kali ini, si suami melihat dengan mata sendiri gangguan yang berada di dalam rumah mereka. Tidak tahan dengan gangguan tersebut, mereka mendapatkan nasihat seorang ustaz. Ustaz ini memberikan mereka petua yang perlu dibuat di dalam rumah. Sejurus selepas itu, satu bungkusan kuning terjatuh di depan rumah. Bila dibuka bungkusan ini, alangkah terkejutnya mereka bila di dalam bungkusan tersebut ialah jari manusia dengan kuku yang panjang. Tidak sehingga dia bermimpi seekor makhluk cuba memberikan dia makan sesuatu. Pada waktu inilah mereka memutuskan untuk berpindah selepas 4 bulan tinggal di situ, takut terjadi apa-apa dengan anak yang sedang dikandungkan. Rumah yang terlalu panas. Ini ialah kisah yang terjadi di Bukit Tinggi, Kepala Batas, Kedah. Penulis yang bernama Ariana menceritakan pada tahun 2007 dahulu, mereka sekeluarga mengikut ayahnya berpindah ke Kedah. Mereka duduk menyewa di sebuah rumah kampung. Bersebelahan rumah ini ada sebuah rumah kosong yang telah lama ditinggalkan. Menurut Ariana, rumah tempat mereka berpindah tu punyalah panas, tidak kira pagi ataupun malam, sehingga tahap mereka mahu mandi berkali-kali. Tapi gangguan menyeramkan akan berlaku pada waktu malam. Sekitar pukul 11 sehingga waktu pagi akan kedengaran seperti orang menaiki basikal mengelilingi seluruh rumah mereka. Bila diperiksa, tiada sesiapa yang berada di situ. Gangguan semakin menyeramkan bila ada ketika mereka akan dikejutkan dengan bunyi seperti pokok kelapa yang terjatuh ke bumbung. Gangguan menjadi semakin teruk bila atuk Ariana jatuh sakit selepas dia membuang sampah ke rumah lama yang terletak bersebelahan rumah mereka. Apa yang pelik, doktor tidak dapat mengenal pasti punca sakit atuk Ariana. Dengan itu, mereka sekeluarga mengesyaki atuk keteguran. Saat paling menakutkan untuk Ariana ialah bila ahli keluarganya yang lain melawat atuknya di hospital, meninggalkan Ariana dan adiknya di rumah.
Sekitar senja ketika sibuk menyiapkan kerja rumah, di ruang tamu mereka mendengar seperti ada orang yang berjalan mengheret kaki. Pada masa yang sama, mereka mendengar bunyi cakaran di dinding. Pelik bila tiada orang yang sepatutnya berada di rumah kecuali mereka berdua. Bunyi ini datang dari dapur menuju ke ruang tamu tempat mereka berada. Walaupun takut, Ariana segera menutup pintu dapur dan memasang surah Al-Quran sebelum benda tersebut hilang. Gangguan dikemuncak bila ayah Ariana mahu menebang pokok-pokok pisang di belakang rumah. Angin yang kencang bertiup masuk ke dalam rumah membuatkan barangan di dalam berjatuhan. Ayah Ariana kemudian bertanya kepada pakar. Kata pakar, bekas pemilik rumah tersebut telah menyumpah seluruh rumah. Selain daripada diganggu, sesiapa yang tinggal di situ akan terasa sangat panas, memaksa mereka keluar dan mencari rumah yang baru. Itulah yang dilakukan oleh Ariana dan keluarga mereka, menjadikan kisah ini kisah terakhir kita, kisah rumah sewa yang menyeramkan. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian kita pada hari ini. Mungkin anda pernah mengalami pengalaman yang sama, mungkin bekas rumah sewa ataupun rumah sewa anda sekarang. Tinggalkan kisah anda di ruangan komen di bawah. Kami semua mahu tahu pengalaman yang pernah anda lalui. Kalau anda suka dengan video ini, pastikan anda like dan share. Pastikan anda subscribe, like kami di social media. Akan lebih banyak lagi kisah-kisah menyeramkan seperti ini pada masa hadapan. Saya jumpa dari episod yang seterusnya. Kupi-kupi go, menarik setiap hari.